Selamat malam kepada semua penonton. Malam yang berbahaya, pengalaman ngeri. Pontianak keluar di waktu malam. Terima kasih kepada Indigo TV untuk terbitan video malam ini. Malam ini adalah malam bicara Pontianak. Malam bahaya, malam hantu, dan malam jahat. Apa yang saya membawa di sini? Salah seorang tengah berbicara dengan Pontianak. Apa yang kita perlu bicara dengan Pontianak? Ngeri ya, memang ngeri. Bawa jambatan. Pengalaman ngeri di mana atas jambatan, bawah pokok, hutan buluh, tempat gelap, semuanya tempat bahaya. Siapa itu Pontianak? Apa itu Pontianak? Malah dia dikenali ataupun malti anak ataupun kulti anak. Kalau di bahasa orang putih, mereka panggil dia vampire. Saya diberitahu Pontianak ialah roh kepunyaan seorang perempuan mengandung telah dibunuh oleh orang yang mencintainya. Memang sakit ya. Sungguh ngeri. Kamu percaya seorang dan dia membunuh kamu. Apatah lagi orang mengambil kesempatan dan membunuhnya. Dalam jenis-jenis yang diberitahu oleh orang Pontianak ini banyak jenisnya. Selepas dia dibunuh, banyak keinginan dan banyak kepentingan dalam dirinya. Ingin mencari seorang lelaki menjadi lelaki ataupun suaminya. Sebab waktu dia dibunuh, dia ada penuh dengan keinginan untuk mendapat dan hidup dengan lelaki idamannya. Kesian ya. Tapi dia tamak. Dia tamak bila dia ada kuasa. Sebab hantu ini ada dia kuasa sendirinya. Tapi kita sebagai manusia, kita tidak terfikir ataupun ternampak kalau Pontianak ingin mencari kamu. Tetapi bukan semua Pontianak yang jahat. Ada yang baik, ada yang jahat. Tapi pengalaman ramai orang ya, selalunya lelaki bujang yang selalu kena ataupun berpengalaman dengan Pontianak. Seorang kawan, dia kerja sebagai security guard ya di kampung. Dia jadi security guard di sekolah. So dari rumah dia ke sekolah, dia kena melalui kubur. So kerjanya kena bertugas di sekolah pada waktu malam, 9 malam sampai pukul 6 petang. So dia kena menjaga sekolahnya seorangan dengan tugas dan pendapatan yang rendah di kampung. Dia tak boleh mengelakkan tugasnya di waktu malam. Ramai orang bercerita macam-macam, hantu pocong itu ini. Tapi tidak orang bercerita pasal Pontianak, sebab Pontianak itu benarnya ada di tempat itu. Pada satu malam, dia lepas menjalankan tugas jalan kitaran sekolah pada pukul 10, 11 malam. Kitar 11. Dia datang kepada bilik guard, bilik penjaga di depan sekolah. Dia teringin nak minum air kopi ya pada waktu malam. So dia membawa motorbike yang ke rumah, membuat air sikit, bertugas untuk waktu malam yang akan datang. So dia dengan flask kopi panas, dia melalui jalan kubur. Dia dapat nampak seorang perempuan berjalan tepi jalan yang berkitaran dengan kubur. Dia berhentikan motorbike dan tanya, "Adik, apa kamu buat kat sini? Malam-malam buta ni." Perempuan tu tak menjawab.
Dia pun berhentikan motor dan dia pergi ke dekat. Adik, apa pasal ni? Nak kena tolong ke ni? Nak balik rumah? Bila dia toleh ke belakang dan memandang jaga ni, security guard. Cantik perempuan tu. Begitu cantik. Kawan kita telah jatuh cinta sekali pandang. Dia terlupa apa yang dia nak cakap dengan perempuan itu. Cakap, abang, saya nak balik rumah ni. Saya selalu jalan kaki. Tak usahlah abang bimbang. Dan security guard ni dengan penuh senyum, dia cakap, lain kali jangan jalan seorang. Bahaya tempat ni, kubur ni. Dia menaiki motor dengan penuh haruman bunga. Dia macam termimpi rasa dia. So dia pun balik ke sekolah, bilik guard. Dia macam dah termimpi dan terhayal. Tak dapat tidur, tak minum kopi yang dia buat tu. Susah-susah dia balik rumah. Lepas tu, dia tak menjalankan tugas. Dia hayal dan tertidur. Sampai hari pagi datang. Dan security guard yang sebelah pagi datang. Kau pasal ni tak bangun-bangun lagi? Oh, dia pun terkejut. Dia balik rumah, tidur, bersedia untuk bertugas malam akan datang. Lepas tu, dalam fikiran dia nak jumpa perempuan tu balik. Dia memang dah macam jatuh cinta ke, ataupun aku tak tahulah apa dia punya keinginan dia. Tapi dia tak tahu pukul berapa dia akan balik rumah. Dia tak tahu mana perempuan ni tinggal. So dia buat apa? Dia pergi ke sekolah pada pukul 9 malam, menjalankan tugas penting, dan dia kunci sekolah. Dalam pukul 11, dia bawa motor dia. Dia tunggu kat kubur. Dia dah lupa tu kubur. Sekarang dia tunggu untuk perempuan tu. Tu perempuan tu pun datang. Menjelma tiba-tiba. Dia pun, apa ni? Cakap, kau datang dari mana? Dia tanya perempuan tu. Perempuan tu cakap, saya baru lalu kat depan abang ni. Abang tak tengok saya ke? Masa dia sebelum jumpa perempuan tu, dia dah fikir nak tanya dia, mana rumah kau? Siapa bapak kau? Dia nak tanya macam-macam. Tapi masa dia jumpa perempuan tu, terus dia dah lupa apa dia nak tanya. Dia cuma nak menghayal dan memikir berapa cantik perempuan tu. So dia pun terharu dengan bau bunga yang sungguh sedap rasanya. Dan pada waktu tu, dia tak sedar lagi. Macam dia bercerita dengan seorang perempuan. Sebenarnya Pontianak tu. So dia pun cerita lama sampai 2-3 pagi. Dan perempuan tu cakap, bang, ni nak subuh ni. Saya kena balik rumah. Saya tak boleh duduk luar lama-lama. Dia baru terfikir. Waktu pun dah subuh, nak 5 pagi. 5-6 pagi. Dia cakap, tak apalah, balik dulu. So dia pun putar motor dia sampai ke sekolah. Dan dia terfikir balik, mana aku jumpa perempuan? Kubur ke rumah dia? Dia macam tak sedar mana dia. Lepas tu, pagi, security guard pagi datang. Kau apa pasal ni? Macam tak tidur je malam. Security guard malam sekerjanya tidur je. Bukannya sedar tengok guard post. Dia cakap, bang, aku jumpa satu perempuan lah bang. Lalu dekat dengan kubur tu ada satu kampung. Dia cakap, mana ada kampung kat kubur tu? Dia pun, betul ke? Aku bercerita dengan dia lama-lama lah. 3-4 jam sampai tak sedar diri. Lepas tu, kalau dia cakap, kau ni bodoh lah. Kau mimpi kot. So dia pun balik rumah. Dia bercerita dengan pakcik dia. Pakcik, ni aku jumpa, aku ingin sangat dengan perempuan ni. Kalau betul lah dia ni baik, aku nak kahwin dia. Sedangkan yang ni Pontianak. Yang dia ni tak tahu siapa perempuan tu. Dan mula fikir-fikir benda yang tak patut. So pakcik dia cakap, kau jumpa dia kat mana? Pukul berapa? Siapa bapak dia? Cakap, nanti malam ni aku jumpa, aku tanya dia semua. So dalam kaedah-kaedah Pontianak, dia punya cara dia nak memikat sesiapa lelaki. Sebab dia ada penuh dengan kemarahan. Sebab dia dibunuh oleh seorang lelaki. So dia memberi semua yang lelaki tu perlu. Untuk mendapatkan seorang lelaki tu, ikut saja apa dia cakap. So hari yang ketiga ni adalah malam purnama, bulan penuh. Hari yang berkuasa, hantu berkuasa kuat. Pontianak berkuasa kuat. Ni security guard kawan kita ni telah meminta cuti. Dia cakap, malam ni aku tak nak bertugas. Aku ada tugas, aku ada kerja sendiri. Lepas tu, dia pun tunggu sampai pukul 10. Dia cakap pakcik dia, pakcik, saya akan pergi jumpa dia. Nanti malam saya datang beritahu pakcik apa cerita. So dia pun bawa motor dia,
Tunggu-tunggu kat kubur. Sampai time kat kubur tu dia tahu itu kubur. Tapi masa dia fikir pasal perempuan tu, habis. Dia dah lupa mana dia berdiri, apa tempat dia tengah bercakap, mana dia parking motor dia, semua dia terlupa. Pontianak ni pun dah plan nak mengambil nyawa dia malam tu. So, apa yang telah berlaku? Pakcik dia cakap dengan dia satu saja. Kalau kau suka, kau cuba minta apa saja kau nak. Tengok perempuan tu dia bagi ke tak. Kalau dia bagi, dia jahat. Kalau dia tak bagi, mungkin dia baik. So kawan ni pun dah mimpi. Sebab dia fikir pasal bau bunga dia, betapa cantik dia, betapa cantik rambut dia. Sudah sampai waktu malam tu, dia pun tunggu. Pontianak tu pun datang. Dia cakap, abang tunggu lama ke? Waktu saya tak sampai lagi. Pun kawan kita ni, security guard, dia cakap, waktu lama tu tak kisah. Sekadar nak jumpa kau, aku boleh tunggu 1 malam. So dia cakap, ikutlah saya pergi ke rumah saya. Sebenarnya, dia ajak dia ke dalam kawasan kubur. So dia berdua berjalan. Dalam kelihatan kawan kita pun, security guard ni, macam dia ada Pontianak tu sebelah dia. Kalau orang luar tengok, macam guard ni jalan seorang ke kubur. Dan dia pun bermesra lah dengan Pontianak tu. Dalam 2-3 jam. Cerita macam-macam, tawa, gelak, suka dia. Makcik dia ni pula, dia tahu di hari dia cuti. Sepatutnya dia pergi jumpa perempuan tu balik awal. Dah pukul 1 malam. 1 pagi sebenarnya. Mana dia pergi? Pakcik ni pun ajak jiran dia, 3-4 orang, bawa naik motor, lalu ke sebelah jalan ke sebelah kubur. Nampak motor budak gad ni. Lepas tu, pakcik dia suspek. Ini tak betul ni. Kenapa dia berhenti sebelah kubur? Sebab cara dia beritahu betapa cantik perempuan ni, pakcik dia terfikir, ni mungkin Pontianak ni. So dengan jiran dan kawan-kawan dia, dia cakap, anak buah aku ni bercinta dengan Pontianak ke? Salah seorang jiran dia cakap, aku pergi panggil ustaz kejap. So seorang pergi cari ustaz. Dalam masa yang sama, dia orang nampak dalam waktu gelap, tak ada lampu apa-apa sebelah kubur, dia orang susah nak anggap mana dia pergi. So dia bawalah torchlight, kan, nak tengok. So dia torchlight dekat tempat kubur tu, tak nampak, macam tak ada orang aja. Dalam 30 minit dia orang tunggu sampai ustaz tu datang. Sebab dia orang pun takut, kan, macam mana nak langkah dekat kubur waktu malam, macam tak biasa. Tempat ni pun, kubur ni pun macam kubur orang tak semadikan apa-apa lagi kat kubur tu. Macam kubur ni terbiar. Lepas tu datang ustaz. Dan ustaz tu bacalah ayat-ayat suci. Bila ustaz tu dah baca ayat-ayat suci dia, Pontianak ni pun dah tahu ada orang sekitar tempat tu. Kawan kita guard ni pula sedang bermesra lagi. Suka dia. Dia pun tidur atas kaki perempuan Pontianak tu dan bermesra. Dalam beberapa minit tu, dia macam bau busuk. Macam telur busuk. Kawan guard kita ni pula, apa ni bau busuk? Dia baru sedar Pontianak ni dah bertukar rupa. Dia nampak perempuan tu hodoh. Tak ada rupa langsung. Rambut aja penuh. Tak nampak muka. Nampak macam mata merah. Dia pun terkejut, dia bangun. Dia nampak aja, baru dia tahu dia macam satu rupa, rambut panjang, baju putih, bau busuk. Dia tak boleh tahan. Dia pun dah mula bercakap. Sebelum tu dia tak bercakap. Dia macam rasa dia bercakap dan berbual dengan Pontianak. Tapi masa Pontianak tu berubah dirinya jadi Pontianak, baru dia buka mulut dia cakap, apa? Siapa ni kamu ni? Bau busuk. Dan tengok pakcik-pakcik yang kawan dia yang berada di tepi kubur, tepi jalan tu, boleh berdengar yang budak gad ni bising di tengah-tengah kubur. Dia panggil lah nama dia. Apa kamu buat kat sana tu? Keluar datang sini. So budak gad ni pun baru terdengar ada orang panggil dari luar. Ada nampak torchlight. Lepas tu ustaz tu dah confirm ada satu yang tak kena kat situ. Dia pun continue baca suci-suci, ayat suci dia. Dan dia pun, kawan kita ni guard, lari hitam buka ke arah pakcik dia. Dia macam
nampak macam perempuan tu kejar dia. Dia pun lari kuat, laju. Sampai kat pakcik dia cakap, "Pakcik, itu apa tu pakcik? Aku ingat perempuan tadi." Pakcik cakap, "Itu Sundal, perempuan Sundal, Pontianak tu nak." Oh, dia pun macam dah panik. "Pakcik, kau ni apa pasal? Bau busuk sangat ni, kau mandi ke tak?" Cakap, tadi aku keluar rumah tadi dah steady." Lepas tu ustaz baca ayat-ayat dia dan diorang bawa balik rumah. Dan ustaz tu cakap, "Tempat ni, kalau lelaki bujang ni kena jaga-jaga. Tak boleh keluar seorang. Kalau nampak je perempuan tepi jalan, janganlah kamu nak kacau dia. Janganlah kamu nak usah dia. Buatlah kerja kamu." Pakcik tu cakap, "Itu Pontianak nak. Kamu dah kena Pontianak sekarang. Kamu kena mandi bunga. Adalah benda-benda yang kamu buat, ustaz ni akan ngajar dia." Semacam ni lah cerita dia. Di kawasan kampungan, kawasan yang terbiar, di waktu gelap, banyak cerita-cerita macam ni. Ada soalan ke ni? Dengar macam terharu je. Mengerikan. So Pontianak ni ada di semua tempat kan? Sekarang pun Selalunya dia 12. semua tempat lah. And tak semestinya perempuan yang hamil could be Nak dia cerita asal dia, apa dia boyfriend dia ni bunuh perempuan dengan janji nak kahwin dia. jadi Dan dia tahu perempuan dia dah hamil, dah mengandung, dia pun bunuhlah perempuan tu. So cerita macam ni banyak tempat ni. Sekarang kau tengoklah banyak budak-budak sekarang campak baby sana, campak baby sini. Cerita macam ni lah. Belum apa-apa dah mengadakan benda-benda yang tak patut. So itu sekian sajalah untuk malam ni. Jaga-jagalah. Jangan nak kamu bicara dengan kulti anak.